lama kita tak balik kampung kan? Rindu pula pada kampung halaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Ridwan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan teruskan topik pembelajaran kita mengenai bab 5. Okey. Kalau di awal tadi cikgu bercakap mengenai balik kampung. Lama rasanya kita dah tak balik kampung kan. Jadi setiap orang pasti ada kampung halaman masing-masing, lokasi asal usul kita. Ada yang berasal daripada Kuala Kangsar, ada yang berasal daripada Ipoh, ada yang berasal daripada Taiping. Mungkin ada yang berasal daripada luar daripada Perak. Jadi bercakap mengenai asal usul, hari ini kita pun nak membicarakan mengenai asal usul lokasi tamadun awal dunia. Jadi topik kita pada hari ini ialah 5.1 empat lokasi tamadun awal dunia. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 92. Jadi pada hari ini objektif pembelajaran kita adalah mengenal pasti 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Kriteria kejayaan yang kita ingin capai, setiap individu pelajar, saya dapat menyatakan 5 nama lembah sungai yang merupakan lokasi tamadun awal dunia. Baik, sudah sedia semua? Sudah? Alhamdulillah. Jom kita teruskan. Baik, inilah dia 4 tamadun awal dunia. Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huanghe. Tamadun Mesopotamia terletak di bahagian barat daya Asia. Lembah Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Tamadun ini dikatakan berada di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Sedikit sejarah perkembangan mengenai tamadun Mesopotamia. Muncul pada 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Antara kerajaan tamadun ini ialah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Ciri utama kerajaan Sumeria merupakan bandar maju, mempunyai pengkhususan pekerjaan, mempunyai institusi yang kompleks, mempunyai pengurusan simpan kira dan ada peningkatan teknologi. Kawasan Bulan Sabit subur berkembang menjadi bandar besar. Wujud tempat ibadat yang dinamakan zigurat. Pembinaan dinding besar di sekeliling bandar bagi tujuan pertahanan. Okey, seperti yang kamu lihat dalam gambar kota tamadun Mesopotamia, begitulah dia punya pertahanan. Perkampungan berkembang menjadi bandar dan seterusnya menjadi negara kota. Contohnya negara kota yang terkenal ialah negara kota Ur. Jadi itulah dia sejarah perkembangan mengenai tamadun Mesopotamia. Kita beralih kepada Mesir Purba. Lokasi Mesir Purba ni di selatan lembah Nil hingga Laut Mediterranean. Lembah Sungai Nil. Jadi tamadun Mesir Purba ni bermula di lembah Sungai Nil. Menurut Herodotus, Mesir ialah hadiah Sungai Nil kerana kesuburan tanah, membekalkan sumber makanan serta menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan. Dalam tamadun Mesir Purba ni terdapat 3 tahap pemerintahan ya. Yang pertama, kerajaan purba
sejak 5000 sebelum Masihi. Dua buah kerajaan di hulu dan hilir sungai Nil disatukan menjadi bandar Memphis oleh Raja Menes. Kemudian tahap yang kedua, kerajaan pertengahan 2100 sebelum Masihi hingga 1650 sebelum Masihi. Kerajaan berkembang hingga selatan Sungai Nil dan menggalakkan perdagangan. Kemudian tahap yang ketiga, kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Akhirnya kejatuhan kerajaan bermula apabila Ramses II memerintah. Jadi itu dia sedikit sejarah perkembangan mengenai tamadun Mesir purba. Kita beralih kepada tamadun Indus. Terletak di bahagian barat laut dan utara India. Sungainya ialah lembah Sungai Indus. Sejarah mengenai tamadun Indus bermula pada 2500 sebelum Masihi, mengalami dua musim ekstrim yang menyebabkan tanaman musnah, iaitu musim hujan yang membawa banjir, musim kering yang membawa kemarau. Masyarakat tamadun Indus ni bergiat aktif dalam pertanian seperti menanam pokok gandum, barli dan kapas. Mereka juga menghasilkan barang daripada kapas dan besi, mewujudkan hubungan perdagangan iaitu antara penduduk lembah Sungai Indus dan penduduk bahagian selatan di Mesopotamia. Terdapat dua bandar terancang iaitu Mohenjo-daro dan Harappa yang mempunyai sistem paip dan pembentungan yang canggih. Akhirnya tamadun ini mengalami kemerosotan pada tahun 1750 sebelum Masihi disebabkan oleh pergerakan plat bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan banjir. Selain itu, serangan orang Aryan menyebabkan berlaku kemerosotan dalam tamadun Indus. Dan yang keempat, kita beralih kepada tamadun Huanghe. Tamadun Huanghe ni lokasinya berada di kawasan utara negara China. Sungainya ialah lembah Sungai Huanghe atau juga dikenali sebagai Sungai Kuning. Sedikit sejarah mengenai tamadun Huanghe ni. Kedudukan dua sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Sungai Huanghe ataupun juga dikenali Sungai Kuning ni berada di kawasan utara negara China. Sungai Yangtze terletak di bahagian tengah China mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Huanghe ialah Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Sungai menjadi nadi utama dalam pembentukan tamadun Huanghe. Masyarakat awal China membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan binatang. Selain daripada itu, mereka juga ada mengumpul hasil hutan dan berburu di sepanjang Sungai Huanghe. Dalam tamadun Huanghe ini terdapat 3 kerajaan awal, iaitu Kerajaan Xia, Kerajaan Shang dan Kerajaan Zhou. Perkembangan pertempatan kerajaan awal telah mewujudkan beberapa buah bandar. Antaranya ialah Anyang yang merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Kegiatan utama yang dilakukan termasuklah pertanian, membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan warnis, sutera sulaman dan ukiran. Kemajuan pertanian membawa kepada penghasilan ciptaan daripada kayu dan logam yang digunakan sebagai peralatan pertanian. Jadi kalau kamu lihat gambar dalam buku teks ataupun pada slide, itulah dia bandar ataupun pertempatan bagi 4 tamadun awal dunia ini. Kita boleh lihatlah perbezaannya. Cukup itu saja untuk kali ini. Cikgu harap kamu semua sudah jelas mengenai topik 5.1
Sekiranya ada soalan, boleh tanya dalam grup perbincangan nanti. Akhir kata, cikgu tinggalkan satu pesanan. Binalah adab dan akhlak sebelum membangunkan cita-cita dan kerjayamu. Nescaya kamu akan menjadi masyarakat yang bertamadun. Untuk itu, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.